Selamat pagi dan salam madani. Nama diberi Nurul Hanaranya binti Muhammad Zabidi. Saya bersekolah di SK Jalan Residensi. Kod sekolah ialah PBB 1030. Pada masa lapang, saya sentiasa meluangkan masa untuk membaca buku. Hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda buku cerita yang amat bermakna bagi saya ini. Buku ini berjudul Bangau Menenun Kain dan disusun oleh Profesor Madya Dr. Nur Hayati Abdul Mukti. Buku ini diterbit oleh Al-Amin Surf Holding Sendirian Berhad pada tahun 2006. Buku yang sejumlah 48 muka surat ini merupakan salah sebuah buku dalam siri pendidikan moral kanak-kanak. Pada zaman dahulu, tinggal sepasang suami dan isteri bernama Pak Laha dan Mak Laha. Mereka tiada anak dan tinggal di hutan. Pak Laha menjual kayu api di pekan. Mereka hidup dengan miskin. Pada suatu hari, Pak Laha pergi ke hutan untuk mencari kayu api. Tiba-tiba, dia ternampak seekor burung bangau terperangkap dalam sangkar dan kakinya tercedera. Bangau itu meminta tolong daripada Pak Laha. Tanpa berfikir panjang, Pak Laha terus membebaskan bangau itu daripada sangkar pemburu. Oleh sebab kaki bangau itu tercedera, Pak Laha membuat keputusan untuk membawa bangau itu pulang untuk merawatnya di rumah. Setelah bangau itu sembuh, Pak Laha membawa bangau itu ke sebuah tasik di pinggir hutan dan bangau itu pun terbang meninggalkan rumah mereka. Malam itu datang seorang gadis yang cantik bernama Murni. Mak Laha menjemput Murni numpang rumah mereka kerana malam itu hujan. Hujan turun beberapa hari. Pak Laha tidak dapat mencari kayu api pada musim hujan. Mereka tidak ada wang lagi untuk membeli makanan. Murni bersimpati dengan keadaan mereka. Murni ingin menenun kain supaya Pak Laha boleh menjual kain itu di pekan untuk menampung kehidupan. Tetapi ada syaratnya. Tidak ada seorang pun boleh melihat apabila Murni sedang menenun kain. Selepas itu, Murni pun masuk ke bilik itu dan bermula menenun kain. Selama 3 hari dan 3 malam, Murni menenun kain tanpa makan atau minum. Akhirnya, Murni keluar dari bilik itu dengan sehelai kain yang amat cantik. Murni berkata kepada Pak Laha supaya membawa kain itu ke pekan untuk menjual kepada sesiapa yang memberi harga paling tinggi. Kain itu dibeli oleh seorang raja dengan harga yang tinggi. Pak Laha pun dapat membeli makanan dengan wang itu. Tidak lama kemudian, Murni mahu menenun kain lagi. Kali ini, Mak Laha cuba mengintai dan menolak pintu itu sedikit. Akan tetapi, Pak Laha tidak sempat menghalang Mak Laha. Dengan terkejutnya, Mak Laha ternampak seekor burung bangau berwarna putih sedang menenun kain. Burung bangau itu pun terperanjat kerana rahsianya terlihat oleh Mak Laha. Burung bangau itu membuka mulut dan berkata, "Saya ialah seekor burung yang Datuk selamatkan dulu. Saya hendak membalas budi Datuk, tetapi nenek sudah mengingkari janji. Saya terpaksa pergi dari rumah ini. Selamat tinggal." Dengan sedihnya, kata burung bangau tersebut. Mak Laha berasa amat menyesal dengan perbuatannya itu. Akan tetapi, semua itu sudah terlambat. Terdapat 3 watak dalam cerita bangau menenun kain, iaitu Pak Laha, Mak Laha dan burung bangau iaitu gadis yang bernama Murni. Saya lebih suka watak Pak Laha. Pak Laha ialah seorang yang baik hati dan mencurahkan kasih sayang kepada binatang. Ciri-ciri ini ditunjukkan apabila dia membebaskan burung bangau daripada sangkar pemburu, membawa burung bangau balik ke rumah untuk merawatnya. Selain itu, Pak Laha juga ialah seorang yang menepati janji. Pak Laha cuba menghentikan perbuatan Mak Laha mengintai gadis itu semasa dia sedang menenun. Jikalau saya ialah penulis buku ini, saya akan mengubah penghujung cerita tersebut. Sebagai seekor burung bangau yang mengenang budi Pak Laha dan Mak Laha, saya akan tetap tinggal di situ dan tetap menolong kehidupan mereka. Walaupun rahsia saya seekor burung terbongkar.
Salah satu keistimewaan buku ini ialah di penghujung buku ini terdapat bahagian perbendaharaan kata. Setiap perkataan yang dicetak dalam warna merah dalam buku ini seperti simpati diberi maksud dan contoh ayat. Saya berpendapat bahawa pembaca sekolah rendah akan suka buku ini sebab setiap muka surat dalam buku ini mempunyai ilustrasi yang berdasarkan jalan cerita. Ilustrasi buku ini cukup menarik dan berwarna-warni. Saya berharap semua pembaca dapat menikmati cerita Bangau Menenun Kain. Sekian daripada saya. Terima kasih.